Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Inspirasi TVS dan saya Nana Shimi. Kita mulakan dengan laporan ini. Kebanyakan masyarakat di Sarawak khususnya pasti pernah melihat hiasan kepala tradisional wanita suku kaum Iban yang dipanggil Sugu Tinggi. Sugu Tinggi merupakan sebahagian daripada ngepan ataupun pakaian tradisional wanita Iban. Ia ibarat mahkota bagi setiap wanita yang memakai ngepan. Pada amnya, sugu tinggi yang tinggi biasanya dipakai oleh wanita yang masih bujang, manakala sugu tinggi yang rendah adalah untuk wanita yang sudah bersuami. Pembuatan sugu tinggi pada ketika ini dilihat sebagai antara kaedah untuk menjana pendapatan. Antara yang masih mengusahakannya adalah Ketua Rumah Panjang atau Tuai Rumah, Indai Tuai Unbam yang berasal dari Tatau di Bintulu. Beliau mula belajar membuat sugu tinggi pada hujung tahun 2018 di Pasar Tatau. Semenjak itu, beliau sudah menjual banyak sugu tinggi. Udah aku ke belajarnya tadi, dia aku terus ke diri empu, ngagak sugu tinggi, nyetak ke diri empu bak tahun 2019. Jadi penyampau suku tinggi ke udah digagak aku ke dia tahu bisi 60 lebih hitai. Lalu hari setidaknya bisi suku tinggi aku udah dijual ke setakat dia tahu orang udah nampak dalam sebulan bisi 3 hitai atau ke 4 hitai di tempat sidak ya. Indai Tuai memberitahu beliau membuat 2 jenis sugu tinggi, iaitu untuk golongan remaja berusia 13 tahun ke atas dan untuk golongan dewasa. Saban minggu, semakin ramai orang menempah atau membeli sugu tinggi yang beliau buat. Semenjak penularan COVID-19 di negeri ini, beliau menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menjaja sugu tinggi. Dahulu beliau sering menyertai acara keramaian atau pameran untuk memperagakan sugu tinggi buatannya. Sehubungan itu, beliau menggalakkan kaum wanita untuk belajar membuat sugu tinggi dan kraf tangan lain yang dapat dijual untuk menambah pendapatan seisi rumah. Punya tadi bisik ari kapit, denya orang Bendulu, denya bisik orang Miri, alungau orang Bak Tatau untuk empu. Aku mereka kita, anak malu-malu kita belajar, lalu mantai ke penemu diri. Ambil ke uliah nambah ke penatai penisik kita. Hari kita ke belajar, kita nemu ngagak utai. Denya, anak malu berjual, lalu tahu promosi buat Facebook ke dini-dini ngasuh kawan ke ngasuh siapa-siapa boleh ngasuh kita. Kekal. Mengenai proses membuat sugu tinggi, beliau memberitahu ia biasanya bergantung kepada saiznya. Sugu tinggi kanak-kanak dan remaja dapat disiapkan dalam masa 3 hari, manakala sugu tinggi wanita dewasa memakan masa seminggu hingga ke 2 minggu. Kek lapis antara juadah pemanis mulut yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Ia juga merupakan salah satu keunikan yang ada. Bagi mengekalkan identiti tersebut, Kek Lapis Sarawak di bawah jenama Siti Payung Nekat menubuhkan Museum Kek Lapis Sarawak pada tahun 2019 yang menempatkan sejarah serta peralatan yang digunakan dalam pembuatan kek lapis. Objektif utama untuk penubuhannya adalah untuk mengangkat kek lapis sebagai salah satu identiti negeri Sarawak. Niklarin Romi ada butirannya. Museum dan galeri Kek Lapis Sarawak ini kita tubuhkan pada tahun 2019 untuk mengangkat identiti Kek Lapis Sarawak. Apa orang cakap signature product kita di Sarawak tu lah. Jadi tujuannya adalah untuk kita mengangkat kita pun identiti. Sejak pandemik COVID-19 melanda, jumlah pengunjung yang datang semakin berkurangan. Namun, Hafiz tidak mahu berputus asa dan berharap agar sektor pelancongan negeri kita akan pulih semula setelah pandemik COVID-19 reda. Menurutnya, sebelum ini ramai pengunjung yang datang. Ada di antara mereka yang datang untuk mempelajari sejarah dan cara pembuatan kek lapis.
para pengunjung yang datang berpeluang untuk mendapatkan kek lapis Sarawak dengan harga yang lebih murah. Pada tahun 2019 sebelum PKP, kita ada bekerjasama dengan banyak agensi-agensi pelancongan yang membawa pelancong-pelancong, kadang 2-3 bas datang ke premis kita tu untuk melihat sejarah, untuk belajar macam mana kek lapis dibuat dan juga untuk membeli kek lapis di situ jual lah dengan harga yang lebih murah berbanding dengan harga kita di kedai. Kita akan terus konsisten lah untuk memperkenalkan kita pun galeri dan muzium, kerana saya yakin insyaAllah apabila COVID-19 tu dah reda, orang dah boleh datang ke Sarawak, our industry, our tourism industry will be booming again lah insyaAllah. Hafiz juga memanfaatkan kemudahan teknologi yang ada apabila dia turut memilih platform dalam talian untuk menguar-warkan perniagaan serta muzium ini. Malah, dia turut bekerjasama dan menimba ilmu dari pelbagai agensi kerajaan. Mereka pernah mengikuti expo di luar negara dan mempelajari cara untuk memasarkan produk hingga ke peringkat antarabangsa. Kita pernah pergi ke Nanning, China, kita pernah pergi ke South Africa, kita pernah pergi ke MIHAS di Kuala Lumpur, di Smidex Expo dan banyak lagi lah orang cakap event-event ataupun expo peringkat antarabangsa. Tujuannya bukan setakat untuk kita mencari bakal-bakal pembeli, tetapi adalah lebih kepada penjenamaan untuk kita belajar. Nak tengok macam mana kita pun produk tu boleh at least berada, orang cakap, kita ngikut setidaknya pun caralah macam mana setidaknya promote setidaknya pun produk supaya lebih dikenali di peringkat antarabangsa. Dan alhamdulillah kita di Siti Payung kita ada mengeksport sedikitlah ke Singapura dan Brunei. Bagi sesiapa yang berminat untuk mencuba kek lapis Siti Payung, anda boleh melayari laman web mereka di alamat www.sitipayung.com.my. Kanser dikategorikan sebagai antara 10 penyakit yang menyebabkan kematian kanak-kanak. Dengan nisbah 100 daripada sejuta kanak-kanak bawah umur 15 tahun yang menghidapinya. Bayangkan kita sendiri tidak sanggup melihat orang dewasa merintih akibat kesakitan, apatah lagi kalau ia melibatkan kanak-kanak. Ikuti kisah Murdani Solo tentang perjuangannya sebagai seorang bapa demi anaknya Muhammad Aish Rizki yang berusia 6 tahun yang kini merupakan seorang cancer survivor. Situasi yang dihadapi Murdani dikatakan lebih mencabar kerana anak pertamanya didapati mempunyai leukemia ketika baru berusia 4 tahun. Okey, pada mulanya kami lah laki bini suami isteri tengok dia punya bibir dia pucat. Lepas tu waktu sekolah cikgu selalu bagi tahu yang dia lemah. Dia tak dapat nak join aktiviti macam sukan. So pada mulanya kita bagi dia vitamin lah. Kita ada beli vitamin dekat farmasi tapi masih tak ada efek. So kita bawa dia pergi ke klinik untuk rawatan lanjut dan masa itulah kita detect dia ada kanser. Sokongan ahli keluarga serta orang ramai memberikan semangat kepada Murdani untuk terus cekal selama 2 tahun sepanjang tempoh rawatan anaknya Aish. Bos yang support, dia memang tahu masa-masa yang perlu untuk pergi hospital, dia memang memahami lah. Dari situ datangnya semangat untuk kita handle situasi yang susah macam ni. Since benda ni dah 2 tahun lepas, di mana berlaku pada umur dia 4 tahun, sekarang dia dah 6 tahun. Baru bulan lepas rawatan yang kemo yang terakhir. Cuma sekarang ni dia just ada follow up untuk ambil darah lah. Sementara itu, pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Persatuan Kanser Kanak-Kanak Sarawak SCCS yang telah ditubuhkan selama 20 tahun merupakan badan yang memberi pelbagai jenis bantuan bagi kanak-kanak penghidap penyakit bara di Sarawak. Some of the main pillars of the support services that we provide include emotional support. We have caring sessions conducted by our support services staff in the hospital and also in MIRI. Menurut Jody lagi, mereka turut menyediakan bantuan kewangan dan perubatan yang tidak disediakan oleh pihak hospital di samping memberi kesedaran kepada orang awam tentang langkah penjagaan pesakit parah. So, because we are a non-profit organization, we need to raise these funds so that we can provide the services that we do. So each year, SCCS supports about 200 families, and we need about 1.5 million to be able to run our services. So,
Kepada sesiapa yang ingin memberi sumbangan, layarilah laman web www.gobalt.my di mana orang ramai boleh memilih untuk menderma dan juga membuka dana bagi yang memerlukan. Laporan Jessica Chung, TVS. Sekian sahaja inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Nana Shimi, salam hormat dan selamat malam.